Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Pada hari ini cikgu nak berkongsi seberengkas berkaitan dengan ujian kemasukan ke MRSM ataupun Maktab Rendah Sains Mara. Bagi murid-murid yang sentiasa menanti, inilah pilihan mereka, sekolah berasrama penuh ataupun MRSM. Inilah bilangan yang paling ramai. Dan pada tahun lepas, lebih kurang 80,000 orang yang menduduki untuk masuk ke MRSM. Jadi persaingannya begitu sengit. Jadi murid-murid perlu membuat persediaan. Jadi cikgu pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, sebelum kita pergi ujian, kita kena tahu apa format dia. Yang untuk sesi 2023 ni ada perubahan berbanding dengan sesi kemasukan 2022, sesi kemasukan 2021 mengambil kira masa PKP dan sebagainya. Yang pertama, semasa menduduki ujian, cikgu bertanya juga kepada murid-murid yang telah pergi menduduki ujian nak dapatkan gambaran yang terkini. Ujian kemasukan ni, kamu perlu menduduki ujian berkomputer, menjawab soalan menggunakan komputer. Jadi kena mahir menggunakan komputer kat rumah, khususnya yang jarang-jarang guna tu, sebab kita kena cepat. Kalau di sekolah kita menggunakan pensel dan sebagainya. Yang pertama, bahasa Melayu dipecahkan ada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu bahagian bahasa Melayu. Ada 30 soalan objektif. Ingat, ada 30 soalan objektif yang ditanya berdasarkan apa yang sukatan pelajaran darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kamu ingat balik semula apa dia kata objektif, kata sifat dan sebagainya. Ada 30 soalan, semuanya adalah objektif. Pilihan A, B, C, D. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua iaitu matematik, yang mana ada 20 soalan objektif dan subjektif. Ada 20 soalan objektif dan subjektif. Jadi mungkin ada yang perlu kamu tunjukkan sedikit jalan kerja dan sebagainya. Dan yang ketiga, mata pelajaran sains. Mata pelajaran sains ada 30 soalan, kesemuanya adalah objektif. Dan bahagian yang keempat ni bahagian tentang soalan peribadi dan sebagainya, minat kamu macam ujian psikometrik lah. Tapi ada 100 soalan. 100 soalan semuanya adalah objektif. Setiap bahagian, ada 4 bahagian tadi, bahasa Melayu, matematik, sains dan peribadi ni semua. Setiap bahagian ni adalah 30 minit saja. Habis bahasa Melayu dia bagi rehat, habis bahasa matematik dia bagi rehat, dan habis sains 30 minit rehat, dan bahagian yang terakhir. Setiap satu ada 30 minit. Tapi yang akhir tu, ingat ada 100 soalan, 30 minit saja. Mungkin ada soalan ni, adakah kamu bersetuju? Mungkin ada jawapan ya atau tidak. Jadi kita kena buat keputusan dengan cepat. Okay. Itu yang pertama, persediaan kamu. Dah tahu di format peperiksaan, mudahlah kita nak pergi. Yang orang risau ni, yang tahun sebelumnya atau tahun 2 tahun lepas, ada kena jawab sikit karangan. Tapi karangan dah tak ada, mungkin dia nak cepat gunakan komputer. Komputer boleh membantu mencari siapakah yang terbaik daripada 80,000. Mungkin tahun ini bertambah 100,000 yang menduduki peperiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, persediaan. Bila sampai ke sana, kamu akan disaring. Yang penting jangan lupa sampai sana print, bawa surat tawaran. Bukti kamu akan menduduki peperiksaan ataupun ujian. Kamu tak boleh pergi terus begitu saja. Ini bawa surat tawaran. Ada nama kamu. Pastikan juga kat bawa surat beranak, ataupun jika kenalan dah ada, bawa je. Yang penting surat tawaran kamu. Yang kedua, sijil-sijil, terutama sijil-sijil PBD kamu. Penilaian dalam bilik darjah. Sebab sekarang dah tak ada UPSR, kamu tak boleh buktikan bahawa kamu adalah murid yang cemerlang. Jadi, sijil PBD memang amat penting. Jadi, sijil PBD kamu daripada darjah 1 sampai darjah 6, kamu bawa susun elok. Susun dalam fail, susun elok darjah 1 sampai darjah 6. Yang kedua, sijil-sijil yang kamu dapat. Sama ada mewakili sekolah dalam sukan, contohnya bola sepak, bola jaring, sepak takraw dan sebagainya. Dapat sijil, masukkan juga ke dalam fail. Yang ketiga, kamu mewakili sekolah dalam kod akademik, pertandingan pidato, bercerita dan sebagainya, masuk. Sama ada pertandingan tu online, dapat sijil, kumpul. Nak pula sijil kamu tu sampai ke peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Ini adalah 2 sijil yang amat berbanding. Berbanding kalau sijil kamu wakil sekolah saja ataupun wakil kelas, itu sijil yang rendah lah. Kalau dah tak ada sijil, bawa je lah sijil, dia nak tengok. Okay. Bila
bila kamu dah ada sijil semua, susun dalam fail. Susun elok-elok dalam fail supaya memudahkan. Bila kan orang yang bertugas nak menduga kamu ataupun nak buat saringan, nak tengok apa, okay, mana sijil-sijil kamu, kamu pun tunjuk. Dia akan tengok dia selak satu, memudahkan mereka. Jangan kamu masuk dalam sampul surat semua, kamu campur pula semua, menyusahkan. Dan biasanya kalau sijil PBD, dia akan tengok yang terakhir khususnya, masa kamu dah jam 6. TP berapa ingat? TP yang paling tinggi adalah TP 6. Yang kedua tinggi adalah TP 5. Kalau kamu dapat TP 1, TP 2 ataupun TP 3 tu, kira aras yang bawah. Ingat, bukan TP 1 tapi TP 6. Masa inilah tahap penguasaan ataupun TP amat bermakna pada kamu. Jadi, itu persediaan yang perlu kamu buat. Dan jangan lupa, sekarang dah mudah. Dah ada handphone, ada komputer dan sebagainya. Kamu rajin-rajin dah melayar internet, jawab-jawab soalan kuis. Dan kamu bacalah buku-buku pengetahuan am. Dan buat nota kaki supaya, contoh, nama-nama negeri di Malaysia, siapa nama-nama Perdana Menteri, dan sebagainya. Jadi, kita dah ada persediaan, kita pergi sana, kita rasa tenang dan yakin. Dan cikgu doakan supaya murid-murid yang pergi sana akan berjaya. Selamat menduduki peperiksaan. Assalamualaikum, selamat jaya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini.